Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat dan kepada semua para pelajar. Okey, hari ni cikgu akan sambung topik yang cikgu bagi tahu hari tu, pembentukan Malaysia. Okey, yang awak dah belajar hari tu adalah konsep gagasan Malaysia, idea dan usaha dalam pembentukan Malaysia, reaksi tempatan dan negara jiran terhadap pembentukan Malaysia. Okey, untuk hari ni awak akan belajar langkah pembentukan Malaysia dan perjanjian Julai dan seterusnya, peristiwa pengisytiharan Malaysia, dan terdapat konfrontasi iaitu penentangan dan macam mana Malaysia menanganinya. Okey, yang pertama 5.4 langkah-langkah pembentukan Malaysia. Okey, yang pertama mengadakan siri lawatan. Yang kedua, menubuhkan jawatan kuasa setiakawan Malaysia. Yang ketiga, mengadakan referendum Singapura. Yang keempat, membuat rundingan London. Dan yang kelima, menubuhkan Suruhanjaya Kobot. Dan yang keenam, menubuhkan jawatan kuasa antara kerajaan. Okey, kita pergi pecahan 1, siri lawatan. Okey, pada Julai 1961, Tunku Abdul Rahman ni dia mengadakan lawatan ke Sarawak dengan Brunei, negeri-negeri yang dia nak gabungkan untuk Malaysia lah. Okey, lawatan ni untuk bertemu dengan pemimpin-pemimpin dan menerangkan lagi lah pasal gabungan Malaysia. Kemudian Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu pun mengatur lawatan pemimpin Sarawak dan Sabah, iaitu pada Ogos 1962, Datuk Bandar Abang Haji Mustafa Temenggung ni dan Donald Stapper, Datuk Mustafa Harun, dia mengadakan lawatan untuk meninjau kemajuan yang ada di Tanah Melayu pada waktu tu. Okey, kemudian seterusnya pada November 1962, lawatan Tunku Abdul Rahman ke Sarawak dengan Sabah. Dan seterusnya lawatan rombongan Dr. Burhanuddin Al-Helmi dan Ghaffar Baba ke Sarawak dan Sabah untuk menunjukkan bahawa Tanah Melayu ni bersedia untuk masukkan Sabah Sarawak ke dalam Malaysia. Okey, apa kepentingan? Ini soalan yang awak boleh fikirkan lah. Kenapa pentingnya siri lawatan pemimpin negara ni dalam proses pembentukan Malaysia. Okey, seterusnya langkah-langkah pembentukan Malaysia. Seterusnya siri lawatan. Okey, ni yang tadi nah. Okey, penubuhan jawatan kuasa setiakawan Malaysia. Ini salah satu proses untuk membentuk Malaysia. Okey, dia ditubuhkan pada 23 Julai 1961. Antara ahli dia adalah wakil pemimpin dari Tanah Melayu, Singapura dengan Sarawak dan Sabah. Okey, mesyuarat ni diadakan 4 kali di Jesselton, Kota Kinabalu, Kuching, Kuala Lumpur dengan Singapura. Okey, pengerusi dia adalah Donald Stapper. Okey, apa tujuan penubuhan jawatan kuasa setiakawan Malaysia ni? Okey, pertama tujuan dia nak yakinkan penduduk Sabah Sarawak ni pasal pembentukan Malaysia ni. Kemudian dia nak adakan satu perbincangan, kata sepakat mengenai pembentukan Malaysia. Kemudian mengumpulkan pandangan pemimpin ni pasal pembentukan negara Malaysia dan menyebarkan maklumat berkaitan dengan Malaysia, memupuk aktiviti penghebahan dan mempercepatkan pembentukan Malaysia. Aktiviti penghebahan ni maksudnya nak dedahkan perkembangan kemajuan pentadbiran di Persekutuan Tanah Melayu. Maksudnya orang Sabah Sarawak ni bila dia datang ke Tanah Melayu, dia dah tengok macam mana majunya pada masa itulah Tanah Melayu, jadi mereka pun berminat untuk menyertai Malaysia. Okay, dalam mesyuarat kedua pula membuat keputusan menyokong rancangan Malaysia. Jawatan kuasa ini berperanan penting dalam memberikan kefahaman kepada pemimpin tempatan ni untuk dapatkan sokongan. Maksudnya pemimpin tu dia kena faham dulu apa tujuan pembentukan Malaysia, apa manfaat dan kelebihan yang dia dapat
Dan seterusnya baru dia boleh balik ke negara dia dan dia terang kepada rakyat dia. Baru rakyat dia berminat terhadap pembentukan Malaysia. Okey, jawatan kuasa ni juga dikenali sebagai jawatan kuasa perundingan perpaduan Malaysia. Okey, seterusnya yang ketiga adalah referendum Singapura. Ni langkah-langkah dia. Okey, penubuhan referendum Singapura. Okey. Rundingan antara Persekutuan Tanah Melayu dengan Singapura diadakan pada Ogos 1962 hingga September 1962 untuk menghasilkan persetujuan penyertaan Singapura dalam Malaysia. Referendum diadakan di Singapura. Apa maksud referendum ni? Referendum ni adalah suara rakyat. Dia pungut suara rakyat berhubung dengan sesuatu dasar tu. Maksudnya dia minta pandangan penduduk Singapura tentang gabungan Malaysia ni. Adakah rakyat-rakyat dia berminat nak masuk Malaysia? Okey, keputusan tu mendapati rakyat Singapura ni setuju untuk bergabung dengan Malaysia dan membolehkan Singapura menyertai Malaysia. Okey, langkah seterusnya ialah rundingan London. Okey, pada November 1961 rundingan untuk membentukkan Malaysia ni dibuat di London. Sebab apa? Sebab masa tu kita masih di bawah pentadbiran British. Selepas kemerdekaan, kita masih berada di bawah negara-negara Commonwealth, negara-negara yang dijajah oleh British. Jadi kita pergi dapatkan persetujuan British lah. Sebab pada masa tu Sabah dengan Sarawak dijajah oleh British lagi. Di London lah, ibu negara dia di London. Okey. Kedua-dua kerajaan bersetuju agar ditubuhkan Suruhanjaya. Okey. London maksudnya masa tu Tunku Abdul Rahman dia buat rombongan ke London, kemudian dapat persetujuan daripada Raja Queen of Elizabeth Britain. Okey, Britain setuju untuk bagi penubuhan negara baru nama Malaysia. Okey, jadi bila nak tubuh negara Malaysia ni, satu Suruhanjaya mesti ditubuhkan lah. Suruhanjaya ni jawatan kuasa lah, ditubuhkan untuk nak dapatkan reaksi orang Sarawak dengan Sabah pula ni. Sebab orang Sabah pada masa tu masih di bawah Britain, masih di bawah British. Okey. Kemudian Suruhanjaya Kobot ditubuhkan untuk meninjau pendapat penduduk Sabah dengan Sarawak. Okey, Januari 1962 ditubuhkan. Pengerusi dia Lord Kobot lah, orang British. Ahli dia Sir Anthony Abel, Sir David Watterson, Muhammad Ghazali Syafi'i dengan Wong Pao Ning. Okey, Suruhanjaya ni dia telah melawat 35 pusat lawatan, 20 di Sarawak, 15 di Sabah. Okey, pada Jun 1962 Suruhanjaya Kobot ni menyediakan laporan kepada kerajaan British. Dia persediakan laporan lah. Hasil laporan tu mengatakan 2/3 penduduk tu dari Sabah Sarawak tu menyokong. 2/3 nah. Maksudnya majoriti lah, kebanyakan menyokong. Kemudian Suruhanjaya ni mengesyorkan agar Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957, Undang-Undang Tanah Melayu pada masa tu dijadikan Perlembagaan Persekutuan yang baru. Kena ubah perlembagaan lah bila masuk negara baru. Okey, dia mencadangkan kuasa autonomi dan jaminan khas. Maksudnya kuasa tertentu diberikan kepada Sarawak dan Sabah yang tak boleh dipindah dan dibatalkan oleh kerajaan persekutuan dan mendapat persetujuan kerajaan negeri. Maksudnya Sarawak dengan Sabah ni dia peminta satu kuasa khas untuk mereka, yang mana kerajaan persekutuan tak boleh bantah keputusan mereka. Okey, ni antara ahli-ahli Suruhanjaya Kobot. Okey, seterusnya pembentukan jawatan kuasa antara kerajaan tubuhkan. Pengerusi dia adalah Lord Lansdowne, Menteri Tanah Jajahan. Timbalan dia Tun Abdul Razak. Okey, tujuan jawatan kuasa antara kerajaan. Jawatan kuasa antara kerajaan ni dia nak menyediakan rangka perlembagaan barulah. Dah kita tubuhkan negara baru, mesti ada satu perlembagaan atau undang-undang baru. Okey, untuk membentuk dan melindungi kepentingan Sabah dengan Sarawak, supaya nak jaminkan lagi bahawa Sabah dengan Sarawak ni dia ada hak dia sendiri bila dia masuk Malaysia.
Ni antara wakil Sarawak dengan wakil Sabah. Banyaklah. Okey, jawatan kuasa ni mengadakan mesyuarat yang pertama di Kota Kinabalu, Jerselton. Mesyuarat terakhir di Kuala Lumpur. Okey, tujuan dia nak menyediakan rangka perlembagaan untuk melindungi rakyat Sarawak dengan Sabah. Okey. 5 jawatan kuasa kecil ditubuhkan. Yang pertama untuk buat perlembagaan. Yang kedua dari segi kewangan, macam mana setiap negara, perkhidmatan awam, dari segi perundangan dengan hakiman dan organisasi jawatan. Okey. Jawatan kuasa ni dia mengusulkan 18 perkara bagi Sarawak dan 20 perkara bagi Sabah untuk masukkan dalam undang-undang perlembagaan ni untuk jaga rakyat dia. Okey, yang pertama yang dimasukkan, Islam tu agama bagi Persekutuan Malaysia. Islam tu agama rasmi bagi Malaysia lah, tanah Melayu. Tetapi dikecualikan Sabah dengan Sarawak. Dia tak mau Islam agama persekutuan. Bahasa Melayu tu bahasa rasmi Malaysia. Tetapi bahasa Inggeris digunakan sebagai bahasa rasmi pada masa tu di Sarawak dengan Sabah. Sistem pendidikan dikekalkan di bawah Kerajaan Persekutuan kecuali Sarawak dengan Sabah. Sistem pendidikan di Sarawak dengan Sabah kekal di bawah Kerajaan Negeri hingga Majlis Negeri membuat pindaan. Dalam Parlimen Malaysia, 24 kerusi hendaklah bagi dekat Sarawak, 16 kerusi bagi kepada Sabah dan 15 kerusi kepada Singapura. Maksudnya mereka pun nak kerusi, maksudnya nak parlimen mereka ada, rakyat mereka sendiri ada dalam parlimen. Okey, kuasa imigresen. Imigresen ni kuasa keluar masuk lah. Kuasa pergi ke Sarawak, keluar daripada Sarawak Sabah. Okey, terletak di tangan mereka lah. Maksudnya selepas ni kalau kita nak masuk Sarawak, Sarawak ada kuasa untuk halang kita ke, tak bagi kita masuk ke. Tu adalah di bawah bidang kuasa mereka. Okey, habis setakat ni slide untuk 5.4. Apa langkah-langkah pembentukan Malaysia.